Timbalan Ketua Pembangkang dan Yang Berhormat Rais sebagai pembangkang pertama. Panel juri dengan permintaan senior memperkenalkan dari JAS, Puan Tairah, Pak Irmadi, Dr. Mazlina, dari JVP, Puan Sulia Jani. Sidang Dewan yang dihormati, usul yang akan diperdebatkan pada sesi kali ini ialah Dewan ini akan menambah peranan sektor swasta dalam menangani isu alam sekitar. Adalah diharapkan harga ahli-ahli yang berhormat akan menunjukkan hujah dan bidasar pada usul tersebut. Sidang Dewan yang dihormati, kita mulakan tirai perdebatan pada hari ini. Dengan ini saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Alia Akila tampil untuk membukakan usul perdebatan bagi pihak kerajaan. Persilakan. Hadirin, hukum simbiosis alam. Selagi mana manusia berinteraksi dengan alam, pencemaran memang akan berlaku. Namun, sejauh mana tindakan kita dalam keadaan pencemaran yang telah berlaku untuk kita mengambil peranan dalam menangani isu pencemaran alam sekitar. Sebab itu, kerana kami percaya akan kapasiti peranan, kami hadir dengan satu usul. Dewan ini akan menambah peranan sektor swasta dalam menangani isu alam sekitar. Tahukah anda sidang Dewan sekalian, apakah status quo pencemaran yang berpunca daripada syarikat swasta hari ini? Menurut Declaration of United Nations on the Human Environment dengan izin Tuan Yang Dipertua, pencemaran yang berpunca daripada aktiviti syarikat swasta atau corporate made pollutant dengan izin Tuan Yang Dipertua telah pun menunjukkan peningkatan yang mendadak sehingga hari ini. Berdasarkan laporan Report on Economics of Climate Change oleh Sir Nicholas Stern, pengerusi Rackham Research Institute on Climate Change and the Environment mendapati pencemaran dalam kalangan syarikat swasta adalah daripada syarikat yang bertaraf unicorn iaitu sebanyak 39.47% dan syarikat multinasional iaitu sebanyak 43.88% sidang Dewan sekalian. Lebih teruk lagi, apabila syarikat swasta inilah yang menduduki tangga teratas kepada penyumbang terbesar dalam pencemaran alam sekitar yang berlaku sidang Dewan sekalian. Dan tahukah anda kenapa perkara ini berlaku? Untuk menilai punca kenapa syarikat swasta hari ini mencemarkan alam sekitar, saya perkenalkan dahulu kepada anda apakah itu sektor swasta dan ciri-cirinya sidang Dewan sekalian. Menurut The Journal of Applied Business Research, sektor swasta ialah individu atau syarikat yang menjadikan kegiatan ekonomi untuk meraih keuntungan dan merupakan satu entiti pemain industri serta pendukung kepada aktiviti perdagangan dan ekonomi sesebuah negara. Maka, ciri-ciri sektor swasta ada dua. Pertama, dikendalikan oleh badan bukan kerajaan. Dan yang kedua, berpusatkan keuntungan atau profit base dengan izin Tuan Yang Dipertua. Maka, dalam perdebatan hari ini, ada dua sektor swasta yang akan kami fokuskan. Iaitu pertama, syarikat multinasional seperti Nestle, Tesco dan Nazar. Serta yang kedua, syarikat-syarikat swasta yang berstatus unicorn, iaitu pendapatan tahunan syarikat mencecah angka bilion. Rasional kenapa kami memilih dua syarikat swasta ini apabila skala aktiviti perdagangan dan ekonominya yang tinggi yang telah pun menjadi punca kepada pencemaran alam yang berlaku seperti saya bentangkan dalam status quo sebentar tadi. Sebab itu, apakah keadaan menangani isu alam sekitar? Menangani ini secara literalnya mengusahakan sesuatu untuk mengurangkan sesuatu sidang Dewan sekalian. Maka, dalam konteks perdebatan hari ini, saya akan juzukkan keadaan menangani isu alam sekitar iaitu tindakan usaha untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar yang telah berlaku iaitu dari segi pencemaran air, udara, tanah dan tani sidang Dewan sekalian. Maka, apakah aspek tindakan usaha? Penilaian tindakan usaha ini menurut International Journal of Environmental Research dengan izin Tuan Yang Dipertua, tindakan usaha ini boleh dinilai sebagai tiga perkara iaitu tindakan memelihara pencemaran yang berlaku, tindakan menawarkan produk rasa alam dan juga melestarikan alam sekitar untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar yang berlaku sidang Dewan sekalian. Maka, keadaan menambah peranan di meja kerajaan. Pertama, apakah itu menambah? Ada dua keadaan. Pertama, apabila yang tiada kita adakan atau wujudkan sidang Dewan sekalian. Yang
kedua, daripada keadaan yang sedikit, kita banyakkan dengan menambah bilangannya. Maka, dalam Dewan Perdebatan hari ini, pihak kerajaan akan memilih untuk membincangkan tentang keadaan sesuatu yang sedikit. Kita banyakkan dengan menambahkan lagi bilangannya, iaitu frasa wajib kepada 3 perkara, menilaikan kepada status quo peranan sektor swasta hari ini sidang Dewan sekalian dalam prinsip ke-6 dasar alam sekitar negara, iaitu memperkukuhkan peranan sektor swasta dalam perlindungan dan pengurusan alam sekitar. Apakah peranan sedia adanya? Hanyalah melaksanakan tanggungjawab korporat sosial sidang Dewan sekalian yang bersifat pilihan dan tiada pun peruntukan khas untuk alam sekitar sidang Dewan sekalian. Maka, cadangan di meja kerajaan, kami mahu untuk menambah peranan kerana sektor swasta ini seperti syarikat multinasional dan juga syarikat-syarikat unicorn menjadi punca kepada pencemaran alam sekitar apabila kami ingin menambah frasa wajib kepada peranan khusus untuk pengurusan alam sekitar dari segi menambah peranan dengan mewajibkan pemeliharaan terhadap pencemaran yang telah dilakukan. Kedua, menambah peranan dengan mewajibkan perniagaan dijalankan secara mesra alam. Dan yang ketiga, menambah peranan dengan mewajibkan sektor swasta mengeluarkan produk mesra alam sidang Dewan sekalian. Secara rangkumannya hari ini, kes di meja kerajaan bergerak kepentingan menambah peranan sektor swasta dalam mengurangkan kesan pencemaran atau isu alam sekitar yang berpunca daripada sektor swasta yang akan saya terangkan dalam pembujahan. Sebelum saya teruskan, sila. Yang Muhammad setuju tak kalau hari ini kita mewajibkan bermakna kita dah lari daripada tanggungjawab sebuah syarikat? Tidak, sidang Dewan sekalian. Sebab kita nak mengangkat tanggungjawab sektor swasta lah, kita perlu wajibkan untuk mereka menangani isu alam sekitar. Maka, hujah pertama di meja kerajaan tentang memelihara pencemaran yang dilakukan. Dalam hujah ini saya tunjukkan kepada anda bagaimana sektor swasta, syarikat multinasional hari ini menjadi punca kepada pencemaran. Tetapi disebabkan peranan sedia ada tidak mampu untuk menangani isu alam sekitar, sebab itu kita perlu tambah. Dan apakah yang akan berlaku sekiranya penambahan peranan ini dilaksanakan sidang Dewan sekalian? Baik, tentang isu syarikat Nestle sidang Dewan sekalian, menurut laporan oleh Greenpeace Environmental Group bertajuk The Plastic Movement by Multinational Companies, syarikat multinasional iaitu Nestle merupakan penyumbang sisa plastik terbesar dunia, dan syarikat Nestle di Malaysia telah melepaskan sisa plastik ke perairan Malaysia sehingga menyumbang kepada 53.74% sisa plastik sidang Dewan sekalian yang menjadi ancaman kepada kehidupan laut. Namun, apa yang dilaksanakan oleh mereka? Mereka ibarat hanya lempar batu dan sorotkan tangan. Apabila buat tak tahu sahaja dengan pencemaran, malah CSR yang mereka lakukan tak ada kaitan pun dengan pencemaran alam sekitar, tetapi tentang Employee Volunteer Project, iaitu bantuan makanan dan keperluan kanak-kanak. Sebab itu kalau kita tambah seperti model di Belanda mewajibkan baik pulih, mereka telah melaksanakan pembiayaan kos baik pulih pencemaran dan tenaga kerja untuk baik pulih pencemaran dalam satu syarikat nutrisia, iaitu mereka telah menghantar wakil 50 orang pekerja untuk membaik pulih pencemaran sungai Green Bilis sidang Dewan sekalian, yang mana akhirnya sungai ini telah pulih semula disebabkan pencemaran oleh syarikat tersebut. Maka rangkumannya sidang Dewan sekalian, kalau kita tambah peranan sektor swasta ini, maka kita akan dapat baik pulih keadaan pencemaran yang disebabkan oleh sektor swasta itu sendiri. Seterusnya, dapat menangani isu alam sekitar. Salam untuk terus bercadang. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat dan Menteri atas kerjaan yang dilakukan. Seterusnya dipersilakan kepada Yang Berhormat Haikal selaku Ketua Pembangkang untuk membuka ucapan dakwah Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Ketua, Pembangkang Kerajaan serta Wakil Dewan yang bersidang. Assalamualaikum dan selamat bersidang kepada semuanya. Tuan Yang Pertua,
usul pada hari ini, Dewan ini akan menambah peranan sektor swasta dalam menangani isu alam sekitar. Saya rangkumkan konsep di perwakilan kerajaan. Hari ini perwakilan kerajaan bercerita bagaimana pihak swasta ini adalah golongan yang bersifat meraih keuntungan. Namun mereka ingin menambah bagaimana pada hari ini sudah ada usaha tetapi kita ingin mewajibkan usaha tersebut, Tuan Yang di-Pertua. Namun Tuan Yang di-Pertua, dari segi keseluruhan konsep mereka tidak menunjukkan bagaimana keadaan semasa yang signifikan. Segala usaha itu dilakukan tanpa sukarela, dengan secara sukarela. Inilah sebenarnya peranan sektor swasta dalam membantu kerajaan menangani isu alam sekitar yang perlu untuk kita ada pada hari ini. Bukan dengan Tuan Yang di-Pertua kita menjadikan ia wajib. Sebab apa Tuan Yang di-Pertua? Pertama, kita akan lari daripada prinsip perniagaan Tuan Yang di-Pertua. Apakah prinsip perniagaan? Prinsip perniagaan pada hari ini adalah bertujuan untuk meraih keuntungan Tuan Yang di-Pertua. Itulah prinsip perniagaan yang sepatutnya ditunjuk oleh perwakilan kerajaan. Adakah pada hari ini kalau kita lakukan ini, kalau kita mewajibkan, adakah prinsip perniagaan yang sepatutnya dilakukan oleh sektor swasta ini akan hilang ataupun akan terhakis? Kalau mereka kata tidak, mereka perlu untuk tunjukkan dalam konsep Tuan Yang di-Pertua. Kedua, Tuan Yang di-Pertua, kalau kita tengok, sebenarnya di dalam negara kita ada dua pendekatan yang sudah pun ada, tapi ada satu sahaja pendekatan yang tiada, iaitu pendekatan menangani Tuan Yang di-Pertua. Sedangkan Tuan Yang di-Pertua, apa yang dicerita oleh perwakilan kerajaan pada hari ini adalah perkara yang sudah ada Tuan Yang di-Pertua, iaitu bersifat berhati-hati dan mencegah. Tetapi Tuan Yang di-Pertua, tiada prinsip menangani yang dibawa oleh perwakilan kerajaan Tuan Yang di-Pertua. Bagaimana prinsip menangani ini Tuan Yang di-Pertua? Saya tunjukkan status quo. Bagaimana di negara China telah mewajibkan cukai karbon Tuan Yang di-Pertua. Yang mana cukai karbon ini adalah bayaran balik kepada alam sekitar yang dicemari oleh syarikat-syarikat besar untuk membayar balik, untuk memelihara dan memelihara semula alam sekitar yang telah dicemarkan oleh syarikat-syarikat yang besar ini Tuan Yang di-Pertua. Inilah peranan bagaimana untuk kita menangani isu alam sekitar dan betul. Saya tunjukkan status quo yang kedua. Bagaimana di negara Amerika Syarikat mereka telah mewujudkan super fund. Super fund inilah bagaimana membantu semula kepada alam sekitar, yang mana syarikat-syarikat seperti syarikat yang mengeluarkan bahan buangan kimia yang akan membayar semula di kawasan-kawasan yang diwartakan sebagai kawasan super fund Tuan Yang di-Pertua. Ini yang sepatutnya dibawa oleh perwakilan kerajaan. Namun saya sedih sebab apa? Usaha yang mereka tunjukkan dalam konsep adalah usaha yang sudah ada dekat dalam negara kita Tuan Yang di-Pertua, CSR dan sebagainya Tuan Yang di-Pertua. Tak apa, untuk tahu lebih lanjut kami akan tunjukkan bagaimana usaha di dalam negara kita yang sedia ada sudah pun merujuk kepada menangani isu alam sekitar Tuan Yang di-Pertua. Baiklah, konsep mereka sebenarnya mereka dah tunjukkan bagaimana mengenai meraih keuntungan. Namun Tuan Yang di-Pertua, mereka akhirnya menggelakkan keuntungan yang mereka kata ini Tuan Yang di-Pertua. Adakah mereka akan mencapai peningkatan pendapatan kalau berlaku apabila mereka menambah peranan sektor swasta untuk menjaga alam sekitar secara terus-menerus? Perlu kita ingat, peranan untuk menjaga alam sekitar adalah dasar kerajaan. Bagaimana sinergi kerajaan dan bagaimana pada hari ini sektor swasta hanya untuk membantu mereka untuk menyelesaikan masalah ini sahaja Tuan Yang di-Pertua. Dan bagaimana mereka pada hari ini memang bersetuju untuk membantu kerajaan. Banyak sahaja usaha yang telah dilakukan Tuan Yang di-Pertua. Langsung tidak menunjukkan usaha yang telah dilakukan oleh mereka adalah tidak efektif. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, hujah pertama mereka menanggung pencemaran yang dilakukan. Mereka kata pada hari ini apa yang dilakukan oleh mereka ini sebenarnya bukan membayar balik kepada masalah persekitaran telah mereka lakukan. Sedangkan Tuan Yang di-Pertua, dekat dalam negara kita, syarikat Spritzer, syarikat Petronas, syarikat Shell Tuan Yang di-Pertua, mereka sudah beralih kepada tenaga boleh barui. Sebab mereka sedar dulu mereka telah menggunakan tenaga yang boleh untuk mencemarkan alam sekitar. Namun Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini mereka berubah sebab mereka sedar tanpa perlu untuk mewajibkan seperti yang dikatakan oleh perwakilan kerajaan, boleh sahaja untuk kita lakukan Tuan Yang di-Pertua. Selesai bidasan hujah di perwakilan kerajaan, di perwakilan pembangkang. Seteruskan kepada perwakilan pembangkang pada hari ini. Tuan Yang di-Pertua, perwakilan pembangkang pada hari ini membawakan sesuatu yang cukup mudah. Pertama, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana peranan sektor swasta pada hari ini sudah cukup baik Tuan Yang di-Pertua. Sudah ada usaha untuk membayar balik kesalahan mereka telah mereka lakukan tanpa perlu untuk kita wajibkan Tuan Yang di-Pertua. Yang kedua pula, kami akan tunjukkan kepada anda wujud adanya sinergi antara kerajaan dan juga sektor swasta ini, iaitu melalui dengan izin kerjasama swasta dan kerajaan Tuan Yang di-Pertua 3P.
Yang mana yang seterusnya akan tunjukkan apa yang sebenarnya kita perlu untuk lakukan untuk kita menangani isu alam sekitar ini menerusi peranan sektor swasta ini, Tuan Yang di-Pertua. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, saya teruskan dengan hujah pertama. Peranan sektor swasta sedia ada sudah cukup baik. Tuan Yang di-Pertua, bukan sahaja syarikat yang mengeluarkan sisa kimia sahaja yang menunjukkan mereka berusaha untuk menjaga alam sekitar, tetapi syarikat bukan mencemar juga membantu dalam usaha untuk menangani isu alam sekitar. Pertama, fakta kes, The Body Shop Malaysia dengan izin telah berjaya mengumpulkan 200 sukarelawan untuk mengutip plastik seberat 538.2 kg di Pantai Redan, Sekincai bersempena Hari Pembersihan Pantai Antarabangsa pada 12 Oktober 2019. Plastik dan sampah yang akan dikutip kemudian dihantar ke Ocean Conservancy sebagai sebahagian daripada pengumpulan data global yang akan dianalisis, Tuan Yang di-Pertua. Itu bagi mereka yang tidak mencemarkan secara terus-menerus pada alam sekitar. Bagaimana produk yang dihasilkan pula bersifat mesra alam. Setunjukkan syarikat Spritzer Sdn Bhd mengeluarkan air minuman melabur lebih sejumlah 45 juta untuk membangunkan gudang automatik dengan ciri pintar di Taiping, Tuan Yang di-Pertua. Bermakna pada hari ini mereka bukan sahaja memperkenalkan produk air mineral semula jadi yang bersifat asilis yang dijual dalam botol berasaskan tumbuhan tidak toksik dan boleh urai pertama di Malaysia, Tuan Yang di-Pertua. Saya tunjukkan pula bagaimana benda ini berlaku di luar negara, Tuan Yang di-Pertua. Di negara Afrika Selatan, inisiatif Mencerahkan Afrika membekalkan sumber tenaga elektrik keseluruhan negara Afrika, terutamanya di kawasan pedalaman. Siapa yang buat ini, Tuan Yang di-Pertua? Adalah peranan sektor swasta. Tanpa negara Afrika hari ini mewajibkan pun perkara ini, Tuan Yang di-Pertua. Bagaimana syarikat SA Power Supply telah meningkatkan akses kepada tenaga elektrik di kawasan pedalaman dan mengurangkan gas rumah hijau, Tuan Yang di-Pertua, yang akhirnya menggalakkan negara sekitar membuat inisiatif yang sama, termasuk Ghana, Kenya dan 22 syarikat lain. Siapa yang melakukan usaha ini, Tuan Yang di-Pertua? Adalah peranan swasta dalam menangani isu alam sekitar, Tuan Yang di-Pertua. Ibaratnya pada hari ini kita menyulut perkasan hingga ke pangkal lengan, Tuan Yang di-Pertua, untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas ucapan dan tadi. Sesi perdebatan pada kali ini diteruskan lagi dengan mempersilakan Yang Berhormat Siti Nursyafika selaku Timbalan Perdana Menteri bagi mengemukakan hujah dan bidasar beliau. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan Barisan Kerajaan Pembangkang, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Tuan Yang di-Pertua Dewan, usul kita masih lagi sama. Dewan ini akan menambah peranan sektor swasta dalam menangani isu alam sekitar, Tuan Yang di-Pertua. Bangkit sahabat Ketua Pembangkang hari ini, masalah beliau adalah dalam keadaan untuk mencerap kes yang telah pun dibentangkan di perwakilan kerajaan yang sebenarnya tidak pun pernah difahami di perwakilan pembangkang, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab itu timbul beberapa pertikaian yang sebenarnya tidak pun perlu untuk dibangkitkan. Pertama, kata mereka apabila kita menambah peranan sektor swasta ini, ianya akan melarikan kepada prinsip asal sektor swasta untuk menjalankan perniagaan. Soalan saya yang pertama, adakah apabila kita mewajibkan sektor swasta ini untuk memelihara alam sekitar dan sebagainya, Tuan Yang di-Pertua, kita mengalihkan fokus kepada asalnya menjual daging kepada akhirnya kena tanam pokok sahaja, Tuan Yang di-Pertua Dewan? Tidak, keadaan ini mereka masih lagi menjalankan perniagaan dan perniagaan mereka sendiri menyumbang kepada pencemaran alam. Sebab itu mereka perlu untuk memainkan peranan. Dalam keadaan kita mewajibkan, mereka akan memulihkan keadaan pencemaran yang mereka lakukan, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kedua, persoalan mereka, kata mereka di perwakilan kerajaan kami hanya bentangkan keadaan sedia ada. Sebab itu kami terangkan kepada anda, keadaan menambah ini ada dua cara yang kami bawakan kepada anda. Sedikit kepada kita tambah kepada lebih banyak, kerana peranan sedia ada, Tuan Yang di-Pertua, di mana sektor swasta ini hanya menjalankan CSR, Tuan Yang di-Pertua Dewan, yang di mana CSR ini bersifat pilihan dan tidak
tidak ada fokus kepada alam sekitar Tuan Yang di-Pertua. Sebab itu, bila kita ingin tambah peranan CSR, peranan perkara ini kepada alam sekitar dengan lebih banyak, kita meletakkan frasa wajib kepada 3 perkara ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Keempat, Tuan Yang di-Pertua Dewan, kata beliau, saya cukup sedih bila beliau berkata peranan menjaga alam sekitar hanya peranan kerajaan semata-mata, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sedangkan Tuan Yang di-Pertua, menjaga alam sekitar adalah tanggungjawab semua. Tetapi hari ini, kenapa kita melihat kepada sektor swasta untuk kita tambah peranan? Kerana sumbangan mereka terhadap pencemaran alam, Tuan Yang di-Pertua, syarikat multinasional dan juga syarikat unicorn adalah antara sumbangan terbesar. Sebab itu, frasa mewajibkan ini kita letakkan kepada sektor swasta, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Maka, kalau anda sedar, pembawaan kes di perwakilan pembangkang hari ini sebenarnya menyokong perwakilan kerajaan, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kes mereka, hujah pertama, melihatkan kepada peranan sedia ada sudah cukup baik, Tuan Yang di-Pertua. Makna kata, pada fasa pertama, mereka bersetuju, Tuan Yang di-Pertua Dewan, bahawa sektor swasta ini ada kapasiti untuk menjalankan perkara ini, Tuan Yang di-Pertua. Kalau sudah baik, kenapa kalau kita tambah tidak akan memberi kesan yang lebih baik, Tuan Yang di-Pertua Dewan? Makna kata, keadaan ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan, menyokong perwakilan kerajaan di mana akhirnya akan memberi impak untuk menangani isu alam sekitar, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Maka, sebelum teruskan kepada kes di perwakilan kerajaan, satu, Muhammad, hari ini yang Muhammad setuju tak sebenarnya apa yang dilakukan oleh sektor swasta hari ini adalah tanggungjawab yang baik, bukan tak perlu untuk kita wajibkan? Yang berhormat, saya setuju memang mereka melakukan tanggungjawab yang baik, tetapi hakikatnya apabila kita tidak wajibkan, ia bersifat pilihan. Ada syarikat yang lakukan, tetapi ada syarikat yang tidak pun menangani kembali isu alam sekitar yang telah pun dicemarkan, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dalam keadaan ini, kita ingin tambah peranan mereka, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Baiklah, menyambut kes di perwakilan kerajaan hari ini, hujah kedua, saya akan berceritakan kepada anda bagaimana kita ingin mewajibkan dengan menambah peranan mewajibkan perniagaan dijalankan secara mesra alam dan akhirnya dapat untuk menangani isu alam sekitar, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Pertama, tahukah anda, suka untuk saya merujuk Journal of Environmental Sustainability dengan izin Tuan Yang di-Pertua, di mana menyatakan kelestarian alam sekitar dalam industri dilihat daripada 2 aspek. Pertama, penggunaan produk mesra alam yang meluas dalam penghasilan produk dan sebagainya. Kedua adalah dengan mewujudkan pembangunan mapan dalam perkilangan dan sebagainya, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Saya boleh bawakan kepada anda model relatif daripada negara Finland, Tuan Yang di-Pertua Dewan, di mana negara Finland ini, pertumbuhan sektor swasta di negara ini adalah tinggi, mencecah 40% pengeluaran gas rumah hijau dan menyumbang kepada pencemaran udara, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Di Finland ini, mereka telah menjalankan di mana mereka mewajibkan setiap syarikat untuk membangunkan industri secara pembangunan mapan di bawah melalui dasar government mechanism towards the private sector dengan izin Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kesannya hari ini, Tuan Yang di-Pertua, contoh syarikat Huhtamaki, iaitu syarikat Finland, iaitu syarikat terbesar yang membangunkan bahan bungkusan, yang menghasilkan bahan bungkusan, Tuan Yang di-Pertua Dewan, telah pun membangunkan kilang secara green factory menggunakan 80% teknologi hijau dalam kilang tersebut seperti sistem kawalan pencemaran udara, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kesannya hari ini kita dapat lihat bagaimana aktiviti tahunan penghasilan bahan bungkusan industri perusahaan ini, Tuan Yang di-Pertua, telah berjaya mengurangkan kadar pengeluaran karbon setiap tahun. Pada tahun 2015, angka pengeluaran karbon adalah sebanyak 32%, tetapi berkurang pada tahun seterusnya hanya sebanyak 28%, Tuan Yang di-Pertua. Makna kata, dalam keadaan mewajibkan ini, kita dapat memberikan impak menangani isu alam sekitar, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Hujah ketiga berkenaan dengan menawarkan produk mesra alam, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dalam hujah ini, menurut International Journal of Green Technology, menyatakan bahawa bagaimana apabila sebuah syarikat mampu untuk mengeluarkan produk mesra alam, ia turut menyumbang kepada konsumer yang menggunakan produk mesra alam, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Saya bawakan kepada anda contohnya di negara Jepun, Tuan Yang di-Pertua, telah pun memperkasa sektor swasta dengan meletakkan prinsip mewajibkan penghasilan produk mesra alam yang perlu diikuti melalui Green Purchasing Law, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kita lihat hasilnya hari ini, Tuan Yang di-Pertua. 85% produk di Jepun mempunyai 49 eco-label yang berbeza.
kita. Contohnya, Blue Angle yang telah pun diiktiraf oleh negara Jerman sebagai barang mesra alam. Kedua, Carbon Footprint of Products yang diiktiraf oleh negara Amerika Syarikat sebagai bahan rendah karbon, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Hasilnya, bagaimana pada hari ini konsumer di negara Jepun ini, Tuan Yang di-Pertua, telah memberi produk-produk yang pun mesra alam yang dihasilkan oleh syarikat-syarikat di Jepun ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Rangkumannya, saya tunjukkan kepada anda bagaimana keadaan mewajibkan ini dalam peranan menambah peranan sektor swasta. Akhirnya kita dapat untuk menangani isu alam sekitar, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Saya mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Yang Berhormat Syafiqah. Isu perdebatan yang semakin hangat ini teruskan lagi. Saya mempersilakan Yang Berhormat Amir selaku Timbalan Ketua Pembangkang bagi pihak pembangkang untuk mengemukakan bidasan dan pencapaian. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, perwakilan kerajaan, pembangkang, seterusnya warga Dewan yang bersidang pada hari ini. Usul perdebatan masih lagi sama. Dewan ini akan menambah peranan sektor swasta dalam menangani isu alam sekitar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya teruskan kepada pemujahan di meja pembangkang hari ini, ada beberapa masalah daripada konseptor dan pemujahan di meja perwakilan kerajaan yang telah dibentangkan oleh Datuk Syafiqah dan juga Datuk Alia dalam Dewan Perdebatan hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama sekali, saya ingin sentuh mengenai konseptor mereka. Pada hari ini, pihak kerajaan ingin memandatorikan untuk memandatorikan peranan sektor swasta dalam menangani isu alam sekitar. Terdapat 3 perkara yang mereka ingin memandatorikan. Pertama, mewajibkan pemeliharaan. Kedua, mewajibkan perniagaan alam sekitar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tapi pada hari ini mereka tidak ingin mahu bercerita bagaimana proses untuk memandatorikan perkara-perkara ini terhadap dalam sektor swasta. Dan pada hari ini, sedar ataupun tidak, sekiranya sektor swasta tidak ingin melaksanakan apa yang mereka ingin wajibkan dalam sektor swasta, apa kesannya kepada sektor swasta ini? Tak pernah pun mereka cerita bagaimana proses dan proses akhir apabila kita memandatorikan isu alam sekitar ini dalam sektor swasta. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hujah pertama mereka pada hari ini bercerita mengenai tanggungjawab sosial korporat yang tidak ada kaitan langsung dengan alam sekitar, dan mereka bawakan satu contoh syarikat yang tak menjalankan CSR yang berkaitan dengan alam sekitar. Datuk, pada hari ini anda menghukum satu syarikat ini tak menjalankan alam sekitar, maksudnya semua syarikat dalam Malaysia tak menjalankan CSR berkaitan alam sekitar. Wah, mudah di kerja anda pada hari ini. Saya boleh tunjukkan kepada anda satu syarikat yang menjalankan tanggungjawab sosial korporat yang berkaitan dengan alam sekitar, seperti syarikat Shell yang berkolaborasi dengan kerajaan untuk menyelesaikan pencemaran Sungai Lekuk di Jerantut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya boleh katakan, saya tunjukkan satu contoh, maka saya boleh buktikan kepada anda semua syarikat di Malaysia melakukan tanggungjawab sosial korporat berkenaan dengan alam sekitar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hujah seterusnya mereka iaitu berkaitan dengan mewajibkan perniagaan dijalankan secara mesra alam dan juga mengeluarkan produk mesra alam. Datuk, pada hari ini banyak syarikat swasta telah pun menjalankan perniagaan secara mesra alam dan mengeluarkan produk secara mesra alam. Jadi, kenapa anda ingin tambah lagi peranan? Sebab mereka sudah cakna tentang peranan mereka untuk menangani isu alam sekitar. Contohnya, syarikat McDonald menggunakan beg kertas berbanding dengan penggunaan plastik. Jadi, tak perlulah untuk kita tambah peranan sektor swasta dalam menangani isu alam sekitar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya teruskan kepada pemujahan di meja pembangkang, sila satu. Yang berhormat, masalahnya sekarang dalam keadaan semasa CSR yang dijalankan tidak bersifat mengikat kerana ada syarikat boleh buat pilihan nak lakukan ataupun tidak. Akhirnya bagaimana keadaan ini dapat menangani isu alam sekitar? Maksudnya pada hari ini anda tak pernah bercerita, oh kalau kita tetapkan mandatorikan kepada CSR, apa tindakan yang dikenakan oleh kerajaan ke, agensi berkaitan ke, sekiranya mereka tak jalankan tanggungjawab CSR ini. Anda tak cerita, macam mana saya tunjukkan kepada anda? Baik, terus kepada pemujahan di meja pembangkang pada hari ini, iaitu segregasi antara kuasa pihak berautoriti dalam menyelesaikan isu alam sekitar. Dalam hujah ini saya akan tunjukkan kepada anda apa masalah sebenarnya isu alam sekitar
apa masalah isu alam sekitar yang menyebabkan pertindihan kuasa antara kerajaan pusat dan juga kerajaan yang mengelolakan berkenaan isu alam sekitar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, fakta kes pertama, menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Negeri Johor, Datuk Insinyur Hasni Mohamad, Bandar Kawan Selia Air Johor Bakash berdepan dengan masalah pertindihan kuasa dalam melaksanakan penguatkuasaan bagi mengelakkan berlakunya pencemaran sungai di negeri Johor. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam pertindihan kuasa ini adalah bertindih dengan Akta Kualiti Alam Sekitar Akad 1974 adalah dengan berkenaan jadual pelepasan pencemaran. Menurut Enactment Air 1921, ia memberi kuasa kepada Bakash untuk mengawal selis sumber air, menerusi pungutan hasil, kawalan pencemaran dan sebagainya. Apa yang menjadi permasalahan pertindihan kuasa pada hari ini? Dua peranan yang bertindih, iaitu peranan pihak berkuasa tempatan dan juga pihak Jabatan Alam Sekitar. Menurut PBT, penyelenggaraan dan penambahbaikan kawasan persekitaran di bawah bidang kuasa mereka meliputi perkhidmatan seperti pembersihan, pengumpulan, pembuangan sisa dan sebagainya. Dan menurut Pengarah JAS Johor, Wan Abdul Latif Wan Jaafar mengakui akta berkaitan alam sekitar sedia ada mempunyai kelompongan dan kelonggaran sehingga ia tidak menyelesaikan sepenuhnya isu pencemaran yang berlaku di dalam negeri itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tambahan lagi, JAS juga tiada bidang mengenai kuasa termasuk menyiasat serta mencerap kehadiran gas kimia berbahaya di persekitaran Pasir Gudang. Permasalahan utama adalah pada hari ini, siapa yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah isu di Sungai Kim ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sebab JAS telah mengeluarkan kenyataan yang mereka tidak mempunyai kuasa untuk menyelesaikan kehadiran gas kimia berbahaya di persekitaran Pasir Gudang, dan PBT pula berperanan untuk pembersihan, pengumpulan dan pembuangan. Dan saya tidak ada mana-mana jabatan yang ingin mengeluarkan kewangan mereka terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Solusinya adalah kita wujudkan Akta Penjagaan Alam Sekitar, dan Akta Penjagaan Alam Sekitar ini adalah untuk memisahkan mengenai isu pencemaran kepada kerajaan persekutuan melihat kepada kapasiti mereka yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah pencemaran di kerajaan di sesebuah negeri itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, apabila kita wujudkan Akta Penjagaan Alam Sekitar, akan mewujudkan segregasi antara peranan PBT, peranan JAS dan peranan kerajaan persekutuan. Hujah terakhir di meja pembangkang pada hari berkenaan dengan kolaborasi kerjasama awam dan swasta. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerjasama antara Prasarana Malaysia Berhad atau prasarana di bawah Kementerian Keuangan dengan Sahabat Berhad iaitu sektor swasta telah membangunkan satu sistem pengangkutan mesra alam iaitu menggunakan bas elektrik yang membabitkan kos sebanyak 634 juta ringgit Malaysia bagi mengurangkan dua perkara. Pertama, menangani kesesakan lalu lintas di bandar Sawi, dan yang kedua, mengurangkan peningkatan pembebasan klorofluorokarbon atau CFC, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, apabila berlakunya kolaborasi antara sektor swasta dengan kerajaan, kenapa kita perlu tambah lagi peranan sektor swasta dalam menangani isu alam sekitar? Sebab peranan sektor swasta pada hari sudah pun memadai, dan kita tak perlu untuk tambah lagi peranan sektor swasta dalam menangani isu alam sekitar, melihat kepada dua hujah sebab pada hari ini, iaitu yang pertama, pertindihan kuasa antara kerajaan pusat, kerajaan persekutuan dan agensi alam sekitar, dan juga kolaborasi sektor awam serta sektor swasta. Jadi, Dewan ini tidak akan menambah peranan sektor swasta dalam menangani isu alam sekitar. Mohon terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Amir. Seterusnya saya mempersilakan Menteri Pertahanan dari pihak kerajaan untuk mempersilakan bidasan. Seterusnya memperkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak kerajaan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sekalian, untuk membela nasib alam sekitar kita yang telah dicemari oleh sektor swasta pada hari ini, hadirin dan hadirat sekalian, tampil di meja perwakilan kerajaan pada hari ini, kami cadangkan kepada anda, Dewan ini akan menambah peranan sektor swasta dalam menangani isu alam sekitar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa yang kami bawakan di meja kerajaan kepada anda pada hari ini, dalam keadaan sektor swasta membangunkan industri mereka pada hari ini, kami percaya
mereka mencemarkan alam sekitar. Namun dalam keadaan ini, bagaimana kita ingin menangani isu alam sekitar yang disebabkan oleh sektor swasta pada hari ini? Kami percaya dengan kita menambah peranan sektor swasta, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bagaimana kami menambah peranan sektor swasta pada hari ini? Kami percaya bukannya peranan ini tidak pernah ada langsung, namun apa yang kami ingin lakukan adalah dalam keadaan mereka menjalankan peranan pada hari ini, kita ingin wajibkan peranan ini dijalankan oleh semua sektor swasta, kerana pada hari ini kita tidak mahu peranan ini dijalankan dalam sifat pilihan. Kita tak nak peranan ini berjalan dalam sifat selektif, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana mereka ini masih lagi menyumbang kepada pencemaran. Dalam keadaan mereka menyumbang kepada pencemaran, mereka wajib untuk memulihkan pencemaran tersebut, tuan yang di-Pertua Dewan. Sebab itulah kita ingin menambah peranan sektor swasta dalam menangani isu alam sekitar, dan kes ini tidak pernah difahami oleh meja pembangkang di dalam Dewan Perdebatan, tuan yang di-Pertua Dewan. Sebab itu, pertikaian paling agung mereka, apa? Kata mereka yang pertama, hari ini sekiranya kita wajibkan, ia akan lari dari prinsip keuntungan dan perniagaan, tuan yang di-Pertua Dewan. Saya nak tanyakan kepada anda, dalam fakta yang anda bentangkan, syarikat Body Shop berjaya untuk kumpul sukarelawan, syarikat Spritzer berjaya untuk membuka kilang hijau dan sebagainya. Adakah lari daripada prinsip perniagaan untuk meraih keuntungan, tuan yang di-Pertua Dewan? Perkara ini sama sekali bercanggah dengan kes mereka. Dalam keadaan sekarang, anda sendiri bersetuju bahawa syarikat-syarikat swasta telah pun menjalankan CSR mereka, tak kira daripada alam sekitar, kemanusiaan, kemasyarakatan dan sebagainya. Dalam keadaan mereka menjalankan CSR, lari ke daripada prinsip keuntungan, tuan yang di-Pertua Dewan? Saya kira tidak pun, tuan yang di-Pertua. Malah dalam keadaan inilah saya juga boleh katakan kepada anda, mereka boleh sahaja untuk mempromosikan produk mereka sewaktu mereka menjalankan tanggungjawab sosial korporat ini, tuan yang di-Pertua Dewan. Dalam keadaan mereka menjaga isu alam sekitar, mereka dapat lagi mempromosikan produk mereka. Adakah mereka akan rugi? Saya kira tidak, tuan yang di-Pertua Dewan. Maka tindakan ini samalah seperti kita menyelam sambil menyelam minum air, hadirin hadirat sekalian. Kita dapat satu perkara, kita dapat lagi kebaikan untuk diri kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini masalah pertama. Kedua, pertikaian mereka tentang negara China pada hari ini. Kata mereka, China telah mewajibkan cukai karbon di negara mereka. Yang berhormat, pertikaian ini seolah-olah menyokong kami di meja perwakilan kerajaan. Kerana apa? Tindakan kerajaan China inilah yang mewajibkan cukai karbon pada hari ini dapat mengikat sektor-sektor swasta pada hari ini yang mencemarkan alam sekitar untuk terus mengikat karbon mereka, tuan yang di-Pertua Dewan, untuk mengawal emisi karbon di negara mereka. Namun, di meja perwakilan kerajaan pada hari ini, kami tunjukkan kepada anda, kita wajibkan ini dengan keadaan kita inginkan produk yang mesra alam. Kita inginkan keadaan aktiviti pemulihan kepada alam sekitar, dan kita inginkan pengeluaran sektor swasta ini juga mesra alam, tuan yang di-Pertua Dewan. Samalah keadaan ini dengan apa yang dijalankan di negara China, seperti yang anda pertikaikan di dalam Dewan Perdebatan. Kes mereka tidak pernah menjawab kepada matlamat usul. Kerana apa? Mereka sendiri bercerita kepada kita, peranan sektor swasta sudah pun cukup baik, tuan yang di-Pertua Dewan. Saya nak tanyakan kepada anda, kalau peranan sektor swasta sudah cukup baik pada hari ini, apa salahnya sekiranya kita wajibkan, tuan yang di-Pertua Dewan, untuk kita sama-sama menangani isu alam sekitar? Kerana mereka sendiri menunjukkan dalam keadaan sekarang, sektor swasta ini sendiri menjalankan CSR. Namun CSR ini bersifat pilihan lagi, tuan yang di-Pertua Dewan. Dalam keadaan mereka melakukan pencemaran, tapi mereka masih ada pilihan sama ada nak pulih baik ataupun tidak, tuan yang di-Pertua. Sebab itu dalam keadaan sekarang, demi mengangkat isu alam sekitar kita pada hari ini, kita ingin wajibkan sektor swasta untuk melakukan ketiga-tiga perkara seperti yang telah kami nyatakan di dalam Dewan Perdebatan, dan perkara ini tidak pernah dibidas oleh meja perwakilan pembangkang. Sebelum saya bidas ucap, Datuk, sepatutnya Datuk tunjukkan yang hari ini kita perlu menambah sesuatu yang bersifat menangani, iaitu melalui cukai karbon ataupun super fund. Sebab apa? CSR yang ada pada hari ini sudah pun cukup baik. yang berhormat, sebab itu dalam keadaan menangani pada hari ini, kami katakan kepada anda, CSR ini bersifat pilihan untuk buat ataupun tidak. Apa keadaan kita menambah peranan sektor swasta, kita wajibkan mereka untuk lakukan CSR ini, tuan yang di-Pertua Dewan, demi menangani isu alam sekitar. Sebab itu menambah kami bukannya daripada tidak ada kepada ada. Penambah kami adalah daripada ada, kita tambah lagi, kita kuatkan, tuan yang di-Pertua Dewan. Perkara ini yang tidak pernah difahami oleh mereka. Hujah pertama mereka berkaitan dengan peranan sedia ada sudah cukup baik, tuan yang di-Pertua Dewan. Dalam hujah ini bercerita tentang syarikat Spritzer, syarikat Body Shop dan sebagainya, tuan yang di-Pertua Dewan. Dalam hujah ini mereka sendiri tidak pernah menunjukkan adakah syarikat-syarikat yang menjalankan CSR ini lari daripada prinsip perniagaan dan tidak meraih keuntungan, tuan yang di-Pertua Dewan. Saya kira tidak. Malah syarikat-syarikat inilah yang berjaya untuk mengawal isu alam sekitar, tuan yang di-Pertua Dewan, melalui CSR yang mereka lakukan, dan mereka juga pada hari ini boleh untuk mempromosikan produk mereka di peringkat antarabangsa
antarabangsa Tuan Yang di-Pertua Dewan. Pun begitu, dalam keadaan sekarang, CSR ini anda sendiri bersetuju, masih ada syarikat yang tidak ingin melakukan walaupun mereka ini mencemarkan alam sekitar Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab itu, kita tidak ingin bersifat selektif di dalam Dewan Perdebatan dan kita inginkan semua mereka ini melakukan pencemaran Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kami tidak pukul rata seperti yang dikatakan oleh Timbalan Ketua Pembangkang pada hari ini. Kerana apa? Dalam pembukaan status quo sendiri, kami telah ceritakan kepada anda bagaimana syarikat-syarikat multinasional dan syarikat bertaraf unicorn pada hari ini menyumbang kepada pencemaran 43.88% hadirin dan hadirat sekalian. Sebab itulah, dalam keadaan mereka ini menyumbang banyak kepada pencemaran, kenapa kita ingin buat gelap mata sahaja Tuan Yang di-Pertua Dewan? Hujah kedua bercerita tentang pertindihan kuasa. Pertindihan kuasa yang mereka ceritakan adalah antara JAS dan juga PBT Tuan Yang di-Pertua Dewan. Apa kaitan sektor swasta dalam hujah ini Tuan Yang di-Pertua? Sebab dalam cadangan kami tidak pernah mencadangkan menambah peranan sektor swasta ini agar sektor swasta menjalankan dan menguatkuasakan undang-undang Tuan Yang di-Pertua Dewan. Undang-undang masih lagi di bawah kuasa JAS Tuan Yang di-Pertua. Namun bagaimana JAS dan sektor swasta ingin bergerak seiring pada hari ini Tuan Yang di-Pertua Dewan, kami katakan kita wajibkan CSR dalam menangani isu alam sekitar pada hari ini Tuan Yang di-Pertua. Sebab itu hujah ini tidak menjawab kepada matlamat perdebatan. Dan hujah ketiga tentang kerjasama dan segregasi antara syarikat pada hari ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dalam hujah ini anda bercerita tentang kolaborasi yang sudah cukup baik Tuan Yang di-Pertua. Makna kata dalam hujah ini, kenapa pula kita tidak boleh untuk mewajibkan Tuan Yang di-Pertua Dewan? Apa masalahnya sekiranya semua syarikat ingin bekerjasama dengan Jabatan Alam Sekitar untuk mendapatkan kebakaran, untuk kita membaik pulih kembali alam sekitar kita yang telah dicemari hadirin dan hadirat sekalian. Sebab itulah, secara rangkumannya, kes di meja perwakilan pembangkang pada hari ini tidak pernah menjawab kepada tuntutan usul dan bertembung dengan kami Tuan Yang di-Pertua Dewan, kerana mereka sendiri bersetuju peranan ini sudah cukup baik. Namun apa salahnya sekiranya sudah cukup baik, kita wajibkan demi alam sekitar kita. Saya mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ashraf. Perdebatan ini diteruskan lagi dengan mempersilakan Yang Berhormat Pembangkang pertama tampil untuk mengumumkan dasar dan seterusnya mengukuhkan kes bagi pihak pembangkang. Presiden. Warga Dewan yang mulia, selaku wakil daripada Kongres Kesatuan Pekerja Swasta Malaysia, hari ini saya sangat kecewa dengan tuduhan yang dilemparkan oleh perwakilan kerajaan terhadap tindakan kami diibaratkan tidak membuat apa-apa untuk menangani isu alam sekitar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baiklah, hari ini saya akan terus respon kepada masalah di meja perwakilan kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya tertarik dengan pendefinisian frasa mengenai peranan tuan-tuan dan puan-puan. Saya boleh rangkumkan peranan di meja perwakilan kerajaan. Mereka hari ini nak mewajibkan untuk semua syarikat swasta supaya menangani isu alam sekitar, tuan-tuan dan puan-puan. Saya pelik dalam pembuktian mereka yang mereka nak tunjukkan dalam Dewan Perdebatan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah syarikat-syarikat swasta yang mencemarkan alam sekitar, tuan-tuan dan puan-puan. Soalan logik saya kepada mereka, adakah semua syarikat swasta dalam negara kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, menyumbang kepada pencemaran alam sekitar, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau hari ini anda nak fokuskan kepada syarikat-syarikat yang mencemarkan alam sekitar, anda sebutlah seperti United Plantation Hut, seperti Sam Darby dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah ini, warga Dewan? Hari ini kita mewajibkan segelintir syarikat swasta untuk supaya mereka ada tindakan persendirian untuk menangani isu alam sekitar, warga Dewan sekalian. Dan yang kedua, hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini mereka ingin mewajibkan semua syarikat swasta supaya ada peranan yang sama, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya kecewa kenapa mereka tidak mahu menafikan bahawa usaha-usaha dan juga peranan sedia ada oleh syarikat swasta sudah berada pada keadaan yang memberangsangkan. Anda perlu untuk mewajibkan bila mana semua ataupun segelintir syarikat swasta ini tidak pernah pun untuk bersama-sama dengan kerajaan untuk menangani isu alam sekitar. Itu pembuktian anda sepatutnya dalam Dewan Perdebatan, warga Dewan sekalian.
Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, mengenai pembuktian mereka. Kalau kita teliti baik-baik hujah di meja perwakilan kerajaan untuk membuktikan sepatutnya apa yang perlu untuk ditambah, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini mereka bawa isu mesra alam dan isu bagaimana boleh untuk kita menjaga keselamatan ataupun kualiti alam sekitar, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini hujah logik saya juga boleh untuk tanya kepada mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Contohlah seperti di RBI Corp. Hari ini syarikat mereka adalah syarikat yang berteraskan kepada inisiatif hijau dan juga mekanisme transportasi hijau, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kalau kita lihat pembuatan kereta lah di RBI Corp, tuan-tuan dan puan-puan, ya, kami tak nafikan ada juga warga dewan sekalian perkara-perkara pembuatan kereta ini yang boleh untuk menyumbang kepada tidak menjaga alam sekitar dengan baik, warga dewan sekalian. Tetapi pengeluaran produk mereka majoritinya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah kereta yang berinisiatifkan hybrid, warga dewan sekalian. Jadi kalau kita nak tambah peranan di dalam syarikat di RBI Corp ini, warga dewan sekalian, anda nak suruh mereka keluarkan kapal terbang pula ke yang berteknologi hybrid, warga dewan sekalian? Sebab itu hari ini perwakilan kerajaan perlu memisahkan ada usaha yang tidak menjadi, ada syarikat-syarikat yang malas untuk menjaga kebajikan ataupun kualiti alam sekitar, baru kita boleh menambah peranan, warga dewan sekalian. Masalah sekarang ni mereka tidak pernah membuktikan apa yang sepatutnya mereka nak buktikan dalam dewan perdebatan, warga dewan. Sila Datuk. Datuk, syarikat multinasional dan syarikat unicorn sektor swasta ini melakukan pencemaran. Jadi perlu ataupun tidak untuk kita wajibkan mereka bertanggungjawab terhadap menangani isu alam sekitar? Datuk, anda pernah dengar tak kes bagaimana pembinaan kawasan perumahan di Genting, tuan-tuan dan puan-puan? Bagaimana KPKT hari ini sudah melarikan tanggungjawab mereka. Siapa yang mensolusikan perkara ini? Kumpulan Genting Berhad, warga dewan sekalian. Sebab majoriti daripada penduduk Genting waktu itu, tuan-tuan dan puan-puan, majoritinya hampir terkesan dengan tanah runtuh, warga dewan sekalian. Ini adalah tindakan syarikat swasta yang membantu untuk kita menjaga alam sekitar. Anda nak kata apa, warga dewan sekalian? Baiklah, saya teruskan kepada hujah di meja perwakilan kerajaan. Saya mulakan dengan hujah ketiga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengenai produk mesra alam. Kata mereka, kalau hari ini ada sesebuah syarikat yang menawarkan produk mesra alam, maka ianya akan memberi kaitan yang baik kepada konsumer, iaitu pelanggan. Soalan logik saya kepada mereka, tuan-tuan dan puan-puan, kalau hari ini sesebuah syarikat menawarkan produk yang berteknologi dan juga berinisiatif hijau, hari ini adakah anda nak wajibkan semua konsumer daripada syarikat tersebut perlu untuk menggunakan barang-barangan ataupun produk berinisiatif hijau, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kalau hari ini anda mewajibkan, seolah-olah masyarakat ataupun pengelola sesebuah syarikat itu tidak ada kepentingan mereka sendiri dalam mereka berniaga. Kalau begitu, hari ini buat apa mereka menjalankan perniagaan mereka kalau bukan prinsip perniagaan mereka adalah bermotifkan keuntungan, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab itu anda tidak boleh untuk sesuka hati menambah kewajipan ini kepada mereka, warga dewan sekalian. Baiklah, saya teruskan dengan masalah hujah kedua. Di meja perwakilan kerajaan, kata mereka untuk kita menambah peranan dalam sektor swasta perlu untuk dijalankan secara mesra alam, warga dewan sekalian. Kata mereka berlakunya pembangunan mampan, pembangunan teknologi hijau, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah hari ini membaca itu adalah amalan mulia. Kalau anda nak tahulah, dalam negara kita sendiri pun, tuan-tuan dan puan-puan, pembangunan mampan dan juga pembangunan teknologi secara majoritinya, tuan-tuan dan puan-puan, sumbangannya adalah daripada syarikat sektor swasta. Contohnya, warga dewan sekalian, seperti syarikat Petronas sendiri, mereka juga telah memetitionkan dengan izin Tuan Yang di-Pertua untuk mereka pisahkan bidang kerja mereka. Kalau hari ini kita nak keluarkan sumber gas asli, kita memerlukan pelantar yang boleh untuk mencemarkan alam sekitar. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, pembayaran cukai mereka kepada kerajaan menunjukkan inilah usaha-usaha mereka untuk mereka menangani isu alam sekitar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baiklah, hujah pertama bercerita mengenai memelihara pencemaran yang dilakukan. Kata mereka, isu mengenai syarikat Nestle. Kata mereka, syarikat Nestle ini adalah penyumbang sisa plastik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya tak tanya kepada mereka, adakah hari ini kalau syarikat Nestle tidak pernah pun, kalau syarikat Nestle hari ini
penyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Adakah hari ini syarikat Nestle tidak pernah untuk menjalankan ketiga prinsip penjagaan alam sekitar, ESS, CSR dan juga SST, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Ada. Kalau begitu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak hukum apa? Ibaratnya syarikat ini tidak membuat apa-apa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Rangkuman kes di meja perwakilan pembangkang, kami tunjukkan kita tidak perlu untuk menambah peranan dalam sektor swasta. Satu saja teras bangkangan kami kaji peranan yang sedia ada sudah bersifat baik untuk kita menangani isu alam sekitar, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada apa yang saya nak pinta. Mohon untuk terus memanggang usul. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat. Baiklah, sekarang kita akan mulakan pusingan debat terbuka. Dipersilakan wakil pihak kerajaan 90 saat dimulakan dari sekarang. Respon terus kepada Menteri ketiga. Pembangkang ketiga kata mereka kita tak boleh nak sesuka hati mewajibkan. Bagaimana dengan syarikat yang telah melaksanakan tanggungjawab untuk menangani isu alam sekitar? Sidang Dewan sekalian, kami tidak pernah menafikan sektor swasta yang ingin menangani isu alam sekitar. Namun bagaimana dengan mereka yang tidak melaksanakan tanggungjawab ini? Sebab itu kami ingin menambahkan peranan dengan mewajibkan 3 perkara yang telah kami perjuangkan. Maka, mari kita lihat apakah fakta baharu di meja kerajaan. Satu syarikat Panasonic, iaitu syarikat yang bertaraf unicorn dengan keuntungan 3.9 trilion setahun sidang Dewan sekalian, telah pun melaksanakan satu tindakan untuk menguruskan environmental footprint dengan izin Tuan Yang Dipertua hasil daripada industrinya sidang Dewan sekalian. Dan mereka telah mengambil semula sisa produk e-waste dengan izin Tuan Yang Dipertua untuk menukar semula dan dengan keadaan berkhemah serta bertanggungjawab menggunakan satu teknologi yang dinamakan e-waste disposal technology in laboratory dengan izin Tuan Yang Dipertua. Hal ini disebabkan oleh kerajaan Jepun telah mewajibkan sektor swastanya dalam satu anti-pollution plan and policy sidang Dewan sekalian untuk membaik pulih keadaan pencemaran yang berlaku di negara Jepun. Sebab itu hari ini sektor swasta di negara Jepun telah pun melaksanakan tanggungjawab mereka kerana keadaan wajib ini untuk memulihkan pencemaran yang telah pun berlaku sidang Dewan sekalian, menunjukkan bahawa sekiranya kita mewajibkan penambahan peranan ini dapat menyelesaikan. Hadirin sekalian, saya berasa sedih dengan perwakilan kerajaan. Sebab apa? Mereka pada hari ini membawa tiga perkara yang sudah pun ada di dalam negara kita. Sebenarnya Tuan Dipertua, ada 3 prinsip kita perlu untuk menilai. Bagaimana berhati-hati, bagaimana untuk mencegah. Namun pada hari ini negara kita tiada sifat untuk menangani. Bagaimana kita perlu untuk membayar balik kepada pencemaran itu. Sebab itu, saya ajak perwakilan kerajaan pada hari ini untuk kita membawa satu lagi peranan yang masih lagi tidak ada dalam sektor swasta untuk menjaga alam sekitar. Sebab itu saya tunjukkan mengenai bagaimana negara US, mengenai negara China. Itulah yang telah saya buktikan kepada mereka, Tuan Dipertua. Fakta baru debat terbuka alam sekitar kita pada hari ini ialah bagaimana saya ingin tunjukkan syarikat Spritzer telah membeli tanah seluas 132 hektar yang dikelilingi hutan hujan tropika yang subur dan terletak jauh daripada pencemaran. Sebab apa Tuan Dipertua pada hari ini syarikat Spritzer ini melakukan ini adalah kerana tanggungjawab sosial mereka kepada alam sekitar, Tuan Dipertua, untuk menjaga kesuburan tanah dan juga sumber air yang bersih, Tuan Dipertua. Adakah pada hari ini mereka tidak menjalankan tanggungjawab kepada menangani isu alam sekitar? Tidak. Mereka sebenarnya melakukan tanggungjawab mereka kepada alam sekitar, Tuan Yang Dipertua. Sebab itu, tanpa perlu menambah peranan sektor, hari ini kita telah pun berjaya sebagai sektor swasta yang berjaya untuk Tuan alam Yang sekitar. Dipertua Dewan tetaplah tentang Spritzer. Hujah pertama tentang Spritzer, fakta baru pun tentang Spritzer, Tuan Yang Dipertua Dewan. Dalam fakta baru beliau tentang Spritzer telah membeli tanah untuk menjaga kesuburan tanah ini, Tuan Yang Dipertua Dewan. Adakah dalam keadaan ini mereka membuktikan syarikat Spritzer terpaksa menanggung kerugian yang tinggi dan lari daripada prinsip perniagaan mereka yang asal, Tuan Yang Dipertua Dewan, kerana telah menangani isu alam sekitar? Perkara ini tidak terjadi. Makna kata, sekiranya kita wajibkan pada hari ini, Tuan Yang Dipertua Dewan, isu alam sekitar dapat diangkat ataupun tidak, dapat, Tuan Yang Dipertua Dewan. Fakta ini bercanggah dengan pertikaian beliau sendiri. Fakta baru debat terbuka pada hari ini. Tahukah anda, di negara California, syarikat multinasional seperti TechCycle yang merupakan kilang pemprosesan plastik dan pembungkusan bahan mentah didapati melakukan pencemaran sungai Queens berhampiran dengan kilang tersebut, Tuan Yang Dipertua Dewan, iaitu hampir 2,000 tan sisa PET flake, mangan, nikel dan sebagainya dibuang setiap hari ke dalam kawasan sungai tersebut, Tuan Yang Dipertua Dewan. Apa inisiatif daripada kerajaan pada hari ini? Daripada Ministry of Green Technology and Energy, Tuan Yang Dipertua Dewan, mengambil tindakan drastik
untuk mewajibkan sektor swasta mereka pada hari ini menjalankan pembangunan industri secara mesra alam dan melakukan pemulihan semula alam sekitar yang telah mereka rosakkan, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Hasilnya, syarikat swasta ini mengambil tindakan drastik untuk meminimumkan kesan kepada alam sekitar daripada aktiviti industri beliau, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Contohnya, dari segi pembuangan sisa berbahaya ini sendiri, tahun 2015 sebanyak 63% bahan berbahaya telah dibuang, namun tahun 2018 mencatatkan penurunan 31%, Tuan Yang di-Pertua. Datuk, hari ini saya kesal sebab fakta baru dengan bincang di meja perwakilan pembangkang juga adalah perkara yang sama. Sebab saya boleh rangkumkan perkara-perkara yang mereka cerita adalah teras penggunaan isu alam sekitar yang bersifat hijau. Contohnya seperti di negara Jepun yang beliau bagi tuan-tuan dan puan dalam isu penggunaan petrogas, tuan-tuan dan puan. Saya nak tanyalah, kalau dah kilang mengeluarkan sisa bahan buangan yang berbahaya, takkanlah mereka hari ini tak langsung tidak ada inisiatif hijau untuk mengembalikan tuan-tuan dan puan sekalian keadaan sekeliling dalam kualiti penjagaan alam sekitar, tuan-tuan dan puan sekalian. Ini adalah tuduhan yang tak baik. Kalau nak reka-reka fakta, Datuk tolong baca dengan baik dulu. Baiklah warga Dewan sekalian, saya tak nak ambil fakta jauh-jauh. Saya nak cerita dalam negara Malaysia. Ini baru saja 10 jam lepas yang baru diwartakan dalam berita, tuan-tuan dan puan sekalian, mengenai program Smart Selangor 2019, tuan-tuan dan puan. Tahukah anda semua warga Dewan sekalian, Smart Selangor Beverity Unit SSDU telah pun berkolaborasi dengan syarikat-syarikat berhad Selangor seperti Astro, CIMB Berhad dan IJM Plantation Berhad untuk menjadikan Selangor sebagai the premier regional smart environment state di rantau ASEAN menjelang tahun 2050, warga Dewan sekalian. Apa yang boleh kita katakan, tuan-tuan dan puan, syarikat-syarikat ini adalah syarikat-syarikat multinasional yang seperti mereka kata, tuan-tuan dan puan, ini juga adalah usaha-usaha untuk menjadikan perebakan bandar dalam negara kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Sebahagian daripada majoritinya adalah bersifat hijau. Tuan Yang di-Pertua Dewan, respon terus kepada kes baharu fakta baharu di perwakilan pembangkang hari ini. Kata mereka adanya program Smart Selangor, Tuan Yang di-Pertua. Ya, kami tidak menafikan inilah program yang baik yang dilaksanakan contohnya di negeri Selangor, Tuan Yang di-Pertua. Makna kata kalau kita wajibkan peranan sektor swasta ini untuk lebih banyak meningkatkan produk mesra alam dan sebagainya, kita bukan setakat dapat meningkatkan kolaborasi, tetapi kita dapat memberikan produk yang akhirnya menggalakkan penggunaan produk mesra alam kepada konsumer, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Keadaan ini tidak mendatangkan kemudaratan pun, malah menangani isu alam sekitar. Fakta baru di perwakilan kerajaan hari ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Tahukah di Amerika Syarikat sebelum mereka meletakkan keadaan mewajibkan ini kepada pengusaha-pengusaha kilang ini untuk melaksanakan perkara yang melestarikan alam sekitar, Tuan Yang di-Pertua Dewan, syarikat target contohnya antara syarikat terbesar barang komersial, Tuan Yang di-Pertua Dewan, telah menggunakan menghasilkan peralatan yang berasaskan klorofluorokarbon, Tuan Yang di-Pertua. Apabila Amerika Syarikat meletakkan dasar untuk mewajibkan mereka ini menggunakan elemen-elemen yang melestarikan alam sekitar dalam perkilangan dan juga penghasilan produk dan sebagainya, tahukah anda syarikat target telah pun membuka fasiliti yang menggunakan HFC berbanding daripada CFC, Tuan Yang di-Pertua. Mereka juga turut membuka sistem pembekuan karbon dioksida dalam stor, Tuan Yang di-Pertua Dewan, untuk memastikan pelepasan karbon dioksida tidak melebihi kadar yang sepatutnya, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kata Datuk Syafiqah sendiri bersetuju sedang dalam negara kita sudah pun ada kolaborasi antara sektor awam dan juga sektor swasta. Maka kalau anda ingin lagi menambah peranan sektor swasta pada hari ini, maksudnya anda ingin menambah kolaborasi negara kita, negara luar dan juga sektor swasta, itukah yang anda masukkan dalam hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kalau anda tak nak tengok contoh dalam negara Malaysia, saya bawa anda contoh ke negara Mexico, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di negara Mexico telah berlaku kolaborasi antara kerajaan Mexico dengan sektor swasta iaitu SISA. Kerajaan Mexico dan sektor SISA ini telah pun mengeluarkan ataupun telah melancarkan bas rapid transit di bandar Mexico ataupun BRT, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada tahun 2005 dan telah membuka metro bus rapid ini sepanjang laluan paling sibuk di bandar Mexico itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan di dalam bas BRT juga telah memuatkan sebanyak 250 penumpang setiap hari. Dan kesannya pada hari ini berlaku pengurangan karbon dioksida sebanyak 35,000 tan setahun. Jadi sekiranya berlaku kolaborasi antara kerajaan dan juga sektor swasta mampu untuk menyelesaikan isu alam sekitar, kita tak perlu lagi untuk tambah peranan sektor swasta sebab sudah pun berlakunya kolaborasi antara kerajaan dan juga sektor swasta. Contohnya BRT, kerajaan seperti sektor Kementerian Keuangan dan juga bandar sawit. Jadi apa lagi yang kita ingin tambah peranan sektor swasta kerana sudah pun memadai pada hari ini.
Tuan Yang di-Pertua Dewan, rangkuman debat terbuka di meja perwakilan pembangkang pada hari ini. Fakta-fakta yang dibawakan oleh mereka adalah fakta sedia ada Tuan Yang di-Pertua Dewan. Contohnya Smart Selangor, Spritzer, pelancaran bas rapid dan sebagainya. Soalan pertama saya, dalam keadaan kerjasama yang sudah ada pada hari ini, wujud ataupun tidak pertindihan kuasa seperti yang mereka katakan Tuan Yang di-Pertua Dewan? Tidak ada. Dan yang kedua, sekiranya kita wajibkan, apa masalah yang akan berlaku? Mereka tidak pernah tunjukkan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Adakah pada hari ini perkara ini akan dihentikan? Tidak. Malah inilah yang akan dapat menangani isu alam sekitar Tuan Yang di-Pertua Dewan. Saya tambah lagi fakta baru debat terbuka untuk meja perwakilan kerajaan pada hari ini. Tahukah anda, syarikat TD Chemical di negara Amerika Syarikat pada hari ini yang telah menjalankan pencemaran udara di negara mereka pada hari ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Bagaimana inisiatif daripada kerajaan Amerika Syarikat sendiri ingin mewajibkan penyertaan sektor swasta dalam usaha untuk menangani isu alam sekitar pada hari ini. Hasilnya, syarikat ini sendiri telah mewujudkan acara penanaman pokok setiap tahun yang berjaya untuk mengumpulkan sukarelawan yang menyertai yang telah menanam sehingga 1,100 batang pokok di 21 lokasi sepanjang Maine hingga Florida Tuan Yang di-Pertua Dewan, yang bertujuan untuk menyebarluaskan hutan bandar iaitu urban foresta dalam kalangan lokal di mana bank tersebut beroperasi Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dia menunjukkan pada hari ini bagaimana dengan keadaan inisiatif ini kita wajibkan Tuan Yang di-Pertua Dewan akhirnya menangani isu alam sekitar. Baiklah wakil dewan sekalian, hari ini saya akan murnikan pemahaman anda. Sebab apa tuan-tuan dan puan, kalau kita dengar baik-baiklah apa bincang dan juga fakta yang diceritakan oleh perwakilan kerajaan tuan-tuan dan puan untuk kita menambah peranan, perlunya bercerita mengenai isu pelepasan karbon, penggunaan produk mesra alam tuan-tuan dan puan. Tiba-tiba pertikaian daripada kedua-dua komponen ini tuan-tuan dan puan berlaku ataupun tidak isu pertindihan terhadap syarikat-syarikat. Warga dewan sekalian, perlu untuk kita tahu syarikat-syarikat ini teras konsepnya adalah lain. Syarikat tekstil konsepnya adalah lain, syarikat transportasi konsepnya lain tuan-tuan dan puan. Nak timbul isu pertindihan macam mana warga dewan? Sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau hari ini di akhir rangkuman perdebatan beliau bagi kepada kita satu fakta baru, saya juga nak kongsilah mengenai fakta baru, saya tak nak ambil jauh-jauh, kita nak cerita pasal Malaysia. Baiklah warga dewan sekalian, apa yang berlaku kepada serasi dalam negara kita, sahabat alam sekitar sekolah tuan-tuan dan puan. Bagaimana hari ini Kesatuan Pekerja Swasta Malaysia MTUC telah pun menjalankan kolaborasi dengan serasi di sekolah-sekolah Malaysia tuan-tuan dan puan sekalian. Hatta MTUC pada masa kini tuan-tuan dan puan sekalian telah menjalankan 13 siri program penjagaan kualiti alam sekitar di sekolah-sekolah. Apakah amalan yang diterapkan warga dewan sekalian? Seperti amalan berkebun, menjalankan inisiatif hijau sewaktu pengamalan belajar di sekolah warga dewan sekalian. Lihat bagaimana komitmennya syarikat-syarikat swasta. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi kita berhadap mendengar hujah-hujah serta bidasan daripada ahli-ahli yang mengorbankan kerajaan yang pembangkang. Seterusnya, kita akan teruskan lagi sesi pembahasan ini dengan sesi umumkan. Saya mulakan dengan mempersilakan yang berhormat wakil pihak pembangkang tampil untuk menyampaikan ucapan silakan. Dipersilakan. Warga dewan sekalian, sebelum saya menutup mata semalam, saya membuka laman Instagram Jabatan Alam Sekitar. Apa yang tertera dalam laman Jabatan Alam Sekitar ini? Mereka kata, alam sekitar adalah tanggungjawab bersama, tanpa perlu untuk kita memaksa, tapi datang daripada hati kita kepada ibu kita, iaitu bumi. Jadi Tuan Yang di-Pertua, hari ini tindakan kerajaan untuk mewajibkan ini adalah satu tindakan yang kejam terhadap sektor swasta, sedangkan mereka ini telah berlaku baik untuk menangani isu alam sekitar Tuan Yang di-Pertua. Sepatutnya mereka tunjukkan kepada Dewan ada satu lagi peranan sektor swasta yang masih tidak lagi dicungkil untuk kita menangani isu alam sekitar, iaitu dalam prinsip menangani membayar semula pencemaran bagaimana telah dilakukan oleh negara maju yang telah saya tunjukkan untuk bawaan mereka. Namun Tuan Yang di-Pertua, meja kerajaan degil ingin melakukan usaha yang telah baik yang sudah ada pada hari ini. Apa yang perlu kami bawa di perwakilan pembangkang untuk menjawab usaha pada hari ini? Senang Tuan Yang di-Pertua.
selaku pembangkang, kami tunjukkan sudah ada usaha yang murni oleh sektor swasta dan kolaborasi strategi bersama kementerian untuk membantu menangani isu alam sekitar. Dan apa yang perlu untuk kita lakukan adalah membetulkan apa yang salah apabila berlakunya pertindihan kuasa dan masalah kuasa untuk menyelesaikan isu alam sekitar di negeri Johor telah pun ditunjukkan dalam hujah. Tuan Yang di-Pertua, satu keadaan pada hari ini saya tunjukkan isu Sungai Kim Kim. Siapa yang datang untuk membantu isu ini? Kalau bukan sektor swasta, syarikat Korea Selatan Water Corporation, mereka lah yang membantu untuk memberikan dana 6.4 juta untuk menyelamatkan pembersihan Sungai Kim Kim ini. Tuan Yang di-Pertua, makna kata pada hari ini kita telah menjalankan tanggungjawab bersama untuk menjaga alam sekitar tanpa membedakan atau mewajibkan sesiapa sahaja untuk menjaga alam sekitar. Tapi keikhlasan hati nurani ini yang perlu kita bawa untuk kita selamatkan alam sekitar. Apa pembawaan perwakilan kerajaan pada hari ini? 3 perkara tidak pernah saya dengar. Apabila kita mewajibkan, adakah kadar kepatuhan ini meningkat? Tidak pernah ditunjukkan dalam mana-mana hujah. Kalau kita laksanakan benda ini, apa garis panduan yang perlu kita lakukan? Tidak pernah kita dengar. Adakah pernah kita dengar syarikat kimia ini akan membuat pembayaran semula kepada alam sekitar yang telah dicemari? Langsung tidak ada, Tuan Yang di-Pertua. Ketiga, siapa yang mahu kita sadarkan jika kita mewajibkan perkara ini? Langsung tidak ditunjukkan oleh mereka, Tuan Yang di-Pertua. Seperti melepaskan batuk di tangga. Inilah jalan cerita perwakilan kerajaan kita yang tercinta. Tuan Yang di-Pertua, hujah kami perwakilan kerajaan, kami telah menunjukkan kepada anda. Hujah pertama, sebenarnya bagaimana peranan sektor swasta sedia ada ini sudah cukup baik untuk menjaga alam sekitar kita, Tuan Yang di-Pertua. Hujah kedua, kami telah tunjukkan kepada anda bagaimana berlakunya pertindihan kuasa dan bagaimana mengalami isu alam sekitar untuk penyerahan dana untuk selesaikan isu sungai di Johor, Tuan Yang di-Pertua. Ini yang sepatutnya kita bawa untuk kita selesaikan. Kerana apa? Bila kita ada dana dari sektor swasta, ini yang dapat kita selesaikan. Apabila kuasa itu menjurus dan memusat, itulah kita boleh selesaikan masalah tanpa ada pertelingkahan. Hujah yang ketiga, kami tunjukkan kepada anda bagaimana pada hari ini sebenarnya ada kolaborasi antara kerajaan dan swasta, Tuan Yang di-Pertua. Sudah cukup murni sebenarnya usaha kerajaan dan sektor swasta untuk menjaga alam sekitar. Jangan kita perjudikan sektor lain dan kita memaksa mereka sehingga tiada keikhlasan dalam hati mereka. Kerana alam sekitar ini tanggungjawab bersama disebabkan oleh kesadaran kita sendiri untuk menjaga alam sekitar kita. Lantas, inilah pembawaan yang sepatutnya di dalam Dewan yang tercinta untuk kita bercerita sama-sama. Bukan perkara yang sedia ada, kita ingin menghukum benda yang sudah baik. Sebenarnya benda yang tak ada, yang belum ada dalam prinsip perniagaan, itu mereka perlu tambah di dalam Dewan untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih, Muhammad. Seterusnya kita mempersilakan wakil dari pihak kerajaan tetapi menyampaikan ucapan pembukaan. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua Dewan, untuk menjaga alam sekitar, tidak kiralah anda ikhlas ataupun tidak. Selagi mana tangan ini yang mencemarkan, maka tangan ini jugalah yang perlu untuk memulihkan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab itu, saya kira mesej moral yang disampaikan di perwakilan pembangkang cukup bermasalah dan cukup kejam, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kata mereka, tidak apalah, kita tidak perlu untuk menambah peranan ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab apa? Sebab masih ada sektor-sektor kilang-kilang yang telah pun melakukan CSR, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sedangkan pencemaran ini dilakukan oleh semua syarikat-syarikat multinasional dan juga syarikat-syarikat bertaraf unicorn, tetapi hanya beberapa syarikat sahaja yang perlu untuk membaik pulih peranan, membaik pulih keadaan alam sekitar ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab itu, pembawaan mereka di perwakilan pembangkang hari ini, Tuan Yang di-Pertua, kes mereka bercapah-capah, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kalau anda perasan, pada hari ini mereka tidak mahu menambah peranan sektor swasta ini. Pertama, kerana mereka melihatkan kepada keadaan
keadaan sedia ada untuk membuat CSR Tuan Yang di-Pertua. Tiba-tiba tidak mahu menambah sebab apa? Sebab kita ada cara untuk menangani pula Tuan Yang di-Pertua, iaitu melalui Akta Penjagaan Alam Sekitar yang dicadangkan Tuan Yang di-Pertua Dewan untuk memisahkan pertindihan kuasa dan sebagainya. Tiba-tiba bangkit yang ketiga, kita tidak perlu menambah. Sebab apa? Disebabkan syarikat-syarikat ini membayar cukai Tuan Yang di-Pertua Dewan. Mana kata Tuan Yang di-Pertua, kita pada hari ini syarikat-syarikat ini tidak perlu untuk menangani isu alam sekitar, sebab semua syarikat telah pun bayar cukai kepada kerajaan Tuan Yang di-Pertua. Ini mesej moral yang teruk untuk disampaikan dalam Dewan Perdebatan. Pun begitu, kita analisis satu persatu hujah mereka Tuan Yang di-Pertua. Dalam hujah pertama, berkenaan dengan peranan sedia ada Tuan Yang di-Pertua Dewan. Persoalan saya paling pertama, Tuan Yang di-Pertua, kalau peranan sedia ada sudah cukup baik, usul tidak akan timbul untuk kita menambah peranan ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Pun begitu Tuan Yang di-Pertua, dalam keadaan sudah cukup mereka adalah keadaan CSR yang bersifat pilihan dan juga tidak berfokus ini Tuan Yang di-Pertua. Sifat CSR ini sendiri menggambarkan keadaan tidak cukup Tuan Yang di-Pertua. Sebab itu kita perlu tambah ke frasa mewajibkan dalam menangani isu alam sekitar ini Tuan Yang di-Pertua. Hujah kedua mereka berkenaan sinergi kerajaan dan juga pihak swasta. Dalam hujah ini, penceritaan mereka hanyalah berkenaan dengan bas elektrik Tuan Yang di-Pertua Dewan. Tahukah anda, di Malaysia hanya 3 bandar sahaja yang mempunyai capaian bandar mapan Tuan Yang di-Pertua. Saya boleh senaraikan kepada anda, iaitu Shah Alam, Kuala Terengganu dan juga Ipoh yang memaksimumkan penggunaan bas elektrik. Lain-lain bandar Tuan Yang di-Pertua, mereka tidak pernah menilai perkara ini kerana kita biarkan sahaja kerana ada bandar yang telah melaksanakan perkara ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan hujah ketiga mereka tidak boleh diterima dalam Dewan Perdebatan kerana hanya bercerita soal pertindihan kuasa Tuan Yang di-Pertua. Akhirnya, bagaimana pertindihan kuasa ini dapat diselesaikan, dan apabila diselesaikan, kita dapat untuk menangani isu alam sekitar daripada kesan-kesan yang dibuat oleh sektor swasta ini Tuan Yang di-Pertua tidak pernah diterangkan dalam Dewan Perdebatan. Pun begitu, fakta-fakta yang kami lampirkan di dalam Dewan Perdebatan, mereka tidak pernah bidas dengan baik. Pertama, fakta berkenaan dengan Finland yang melakukan pembangunan mapan dalam industri. Kedua, fakta di Jepun tentang produk mesra alam, dan juga fakta di Belanda Tuan Yang di-Pertua Dewan. Persoalan mereka bagaimana garis panduan dan sebagainya. Sedangkan usul ini bukan menunjukkan kita untuk kita bercerita soal mekanisme, tetapi bagaimana perkara ini yang akan kita jalankan akhirnya dapat untuk mencapai matlamat. Sudah cukup untuk membuktikan usul Tuan Yang di-Pertua Dewan. Timbang tara perdebatan hari ini di perwakilan kerajaan, kami berjaya tunjukkan kepada anda bagaimana dengan cadangan kerajaan menambah peranan sektor swasta ini dapat untuk menangani isu alam sekitar Tuan Yang di-Pertua, tetapi mereka di perwakilan pembangkang gagal untuk menunjukkan keadaan sedia ada inilah akhirnya dapat untuk menangani isu alam sekitar. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat. Dengan ucapan perlindungan oleh pihak kerajaan tadi untuk berakhirnya persidangan Dewan kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan syafas kepada ahli-ahli yang berhormat serta semua sidang Dewan yang bersama-sama pada sidang kali ini. Saya selaku Yang Arif Tuan Yang di-Pertua Dewan dengan ini menangguhkan persidangan Dewan pada kali ini. Assalamualaikum. Terima kasih.